Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek adab dalam tajuk minggu lepas lagi, iaitu adab bekerja. Okey, untuk tajuk kecil adab bekerja hari ini ialah hikmah mengamalkan adab bekerja. Okey, antara hikmah mengamalkan adab bekerja yang pertama ialah dapat menunaikan fardu kifayah. Yang kedua, ekonomi negara bertambah maju. Ekonomi negara bertambah maju. Apabila kita menjaga adab-adab bekerja ni, antara hikmahnya ekonomi negara bertambah maju. Yang ketiga, menjadi contoh dan rojokan. Menjadi contoh dan rojokan. Yang seterusnya sebelah kiri, mendapat rahmat Allah. Mendapat rahmat Allah. Bawah mendapat rahmat Allah tu kuat dan cekap menghadapi cabaran. Kuat dan cekap menghadapi cabaran. Seterusnya, melahirkan pekerja yang mahir dan terlatih. Melahirkan pekerja yang mahir dan terlatih. Bawah sekali, disayangi oleh semua. Disayangi oleh semua. Apabila kita mengamalkan adab-adab bekerja ni, semestinya lah kita disayangi oleh semua orang. Okey, seterusnya kita tengok pula akibat mengabaikan adab bekerja. Akibat ni ialah perkara buruk yang mana dia berlawanan dengan hikmah. Kalau awak ingat apa itu hikmah mengamalkan adab bekerja, insya-Allah awak akan dapat jawab apa dia akibat mengabaikan adab bekerja. Sebab hikmah dan akibat ni dia berlawanan. Akibat ni benda yang buruk, benda yang tidak disukai oleh Allah lah. Okey, yang pertama, akibat mengabaikan adab bekerja ni ialah mendapat kemurkaan Allah. Mendapat kemurkaan Allah. Allah tidak suka. Orang yang mengabaikan adab bekerja ni Allah tidak suka. Maksudnya orang yang tidak menjaga adab bekerja. Bila bekerja tidak amanah, macam tu. Jadi akibat mengabaikan adab bekerja yang pertama, mendapat kemurkaan Allah. Yang kedua, dibenci masyarakat. Orang ramai pun tidak suka. Kalau bagi mereka yang tiada adab dalam bekerja ni, masyarakat pun tidak suka. Seterusnya, negara menjadi mundur. Macam mana negara menjadi mundur? Apabila pekerja yang tidak amanah, yang tidak ada adab, buat sesuatu pun tiada hasil yang baik. Seterusnya negara yang akan menjadi mundur bila pekerja ni tidak beradab. Okey, seterusnya akibat mengabaikan adab bekerja, diberhentikan kerja. Bila buat kerja ni tak amanah, tak ada adab, datang kerja lewat, semua tu tak ada adab dalam bekerja lah. Ini semua boleh disebabkan diberhentikan kerja. Okey, seterusnya timbul amalan rasuah. Okey, timbul amalan rasuah.
Apa dia rasuah ni? Ni mulalah nak cari duit lebih. Timbul amalan rasuah. Rasuah ni Allah pun marah, negara pun salah lah. Siapa buat rasuah ni kena ada tindakan. Tindakan dalam negara pun salah. Okey. Seterusnya, prestasi kerja menurun. Prestasi kerja menurun. Itu prestasi kerja menurun ni bila tiada adab dalam bekerja, prestasi kerja mestilah menurun. Orang ramai tidak suka kan. Seterusnya, menyusahkan orang lain. Ini juga salah satu daripada akibat mengabaikan adab bekerja ni, boleh menyusahkan orang lain. Kalau datang kerja lewat, boleh menyusahkan orang lain lah. Seterusnya, kerja tidak berkualiti. Kerja tidak berkualiti. Macam mana kerja tidak berkualiti? Contohnya ustazah lah mengajar awak ni. Kalau ustazah tidak ada adab dalam bekerja, tidak ikut masa, macam mana awak nak belajar dengan baik kan? Okey, seterusnya, berlaku penipuan dan penyelewengan. Berlaku penipuan dan penyelewengan. Bila mana tidak menjaga adab bekerja ni, benda-benda buruk pun mudah berlaku. Berlaku penipuan dan penyelewengan. Itulah antara akibat mengabaikan adab bekerja. Okey, boleh dengar ustazah baca sahaja contoh-contoh akibat mengabaikan adab bekerja ni. Awak boleh dengar ulang-ulang, boleh baca. Kemudian saya harap awak boleh salinlah dua tajuk kecil dalam adab bekerja ni, iaitu hikmah beradab, hikmah mengamalkan adab bekerja, dan akibat mengabaikan adab bekerja. Okey, jumpa lagi.